Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulakan pengajian ini, pengajian kitab Tauhid, dengan kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat surah Fatihah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengajian kita ini pengajian yang barakah, pengajian yang senantiasa mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa sahaja ilmu yang akan kita pelajari di dalam kitab Tauhid ini dijadikan ilmu yang manfaat insya-Allah. Wa ala man nawa aslafuna salih wa ala man nawa sahibul muallif al-kitab Kiai Haji Sirajuddin Abbas wa ala man nawa syekhuna wa murabbina Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hathu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'i wajhillah wa qurbihi wa thawabih. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan menyambung pengajian kita berkenaan tentang pelajaran ilmu tauhid, yang kita akan masuk ke dalam bab yang baru, ya, setelah kita mempelajari beberapa bab-bab yang sebelumnya. Maka sampailah sekarang ini kita kepada pembahasan bab yang baru, memperjelaskan, menceritakan kepada kita berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang Berkenaan tentang kaum ahli sunnah wal jamaah muncul pada abad yang ketiga dari tahun Hijrah. Sebelum kita mulakan ini, para jemaah sekalian, terlebih dahulu saya minta maaf kepada para jemaah sekalian. Kalau para jemaah lihat tadi petang lebih kurang jam 3 gitu, saya ada mengeluarkan statement di dalam Facebook saya sendiri, ya, yang Facebook saya sendiri yang bernama Hasan Saiful Rijal, tapi saya tulis dalam bahasa Arab. Juga di dalam Facebook Majlis Rasulullah Singapura, yang saya mengatakan pengajian tauhid pada malam hari ini dengan saya mengeluarkan poster akan mula pada jam 9 malam, ya. Jadi para jemaah sekalian, setiap hari Rabu pengajian tauhid kita akan mula jam 9 malam. Ia tidak akan mula pada jam 7.45 malam seperti mana biasanya. Disebabkan kerana saya ada tugas
pada tiap-tiap hari Rabu, ya, selain daripada saya menjadi imam di Masjid Khalid, memimpin solat, ya, di Masjid Khalid, ada lagi tugas yang perlu yang yang ditugaskan kepada saya. Jadi pengajian kita ini, pengajian tauhid pada tiap-tiap hari Rabu, ya, akan mula pada jam 9 malam. Bukan pada minggu ini saja, sampai seterusnya akan mula pada jam 9 malam dan akan selesai pada jam 10 malam. Berarti 1 jam lah para jemaah sekalian, ya, pengajian tauhid kita. Ya, pengajian tauhid kita. Jadi harap-harap para jemaah dapat memberikan perhatian. Baik. Untuk tidak buang masa, kita lanjutkan pengajian kita. Baik, bab kali ini memperbahaskan berkenaan tentang apa? Bagaimanakah ataupun ahli sunnah wal jamaah itu muncul? Selalu kita sebutkan ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah. Okey. Hari ini bagaimanakah, ya, ahli sunnah wal jamaah itu muncul? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dikatakan di dalam kitab kita ini, iaitu sebagai reaksi daripada firqah-firqah yang sesat, yang mana telah pun disebutkan pada bab-bab sebelumnya, ya, maka timbullah golongan yang bernama kaum ahlu sunnah wal jamaah, yang diketuai oleh dua orang ulama yang besar, iaitu dua orang ulama yang sangat-sangat agung, ya, dalam bab usuluddin, ya, dalam bab usuluddin. Siapakah dua orang ulama yang besar ni para jemaah sekalian? Dua orang ulama yang besar ini adalah, yang pertama nama dia Al-Imam Abu Hasan bin Ali Al-Ash'ari, dan yang kedua adalah Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, dua orang imam yang besar. Ingat nama ini para jemaah sekalian. Inilah dia dua orang imam yang besar dari fahaman ahlus sunnah wal jamaah. Siapa dia? Disebut dengan Al-Imam Abu Hasan bin Ali Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, dua orang imam yang agung ini. Dan sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat darjat kedua-dua orang imam yang agung yang mulia ini, yang mereka memperjuangkan habis-habisan untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan fahaman yang betul agar manusia tidak menyeleweng. Perkataan ahlu sunnah wal jamaah, ataupun disebut dengan perkataan ahlu sunnah sahaja, ataupun disebut dengan perkataan sunni sahaja, ataupun disebut dengan Asy'ari ataupun Asy'ariyah, dikaitkan dengan dua guru yang besar ini, ya, kepada kepada guru yang besar ini, iaitu yang pertama tadi nama dia Al-Imam Abu Hasan bin Ali Al-Ash'ari, ya, Abu Hasan bin Ali Al-Ash'ari. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ini para jemaah sekalian, ataupun nama lengkapnya Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Ash'ari, ya, bin Abi Musa Al-Ash'ari. Apabila kita menyebut nama Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Musa Al-Ash'ari adalah salah satu daripada sahabat-sahabat Nabi SAW, yang mana Imam Abu Hasan Ali Al-Ash'ari adalah salah satu daripada keturunan seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Diriwayatkan dalam beberapa keterangan hadis riwayat, kalau tidak silap saya, hadis riwayat Imam Hakim,
Ya, hadis riwayat Imam Hakim. Bahwasanya dari Abu Musa Al-Ash'ari, yaitu sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, qara'tu, katanya, aku membaca indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan ataupun di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang mana aku membaca sepotong ayat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermakna, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Wa qala, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata para jemaah sekalian? Hum qaumuka ya Aba Musa. Mereka, ya ini yang dimaksudkan ayat tadi, adalah kaum kamu, wahai Abu Musa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangan beliau kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau, Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berbalik kepada Al-Imam Abu Hasan Ali Al-Ash'ari, iaitu keturunan sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, pendiri ataupun ulama besar Ahlu Sunnah wal Jamaah, dilahirkan di kota Basrah yang terletak sekarang ini Iraq pada tahun 260 Hijrah, lebih kurang, ya, lebih kurang 260 Hijrah. Ya, ini ataupun lebih kurang 55 tahun sesudah meninggalnya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Dan beliau juga diperjelaskan meninggal di kota Basrah pada tahun 324 Hijrah dalam usia 64 tahun. Pada mulanya para jemaah sekalian, ya, Imam Abu Musa Al-Ash'ari ini adalah murid kepada ayah tiri seorang ulama pembesar kaum Mu'tazilah. Pembesar kaum Mu'tazilah, yang kita mengetahui bagaimanakah fahaman ataupun i'tikad kaum Mu'tazilah, ya, kaum Mu'tazilah, yang mana diperjelaskan kaum Mu'tazilah itu bagaimana, iaitu kaum yang berfahaman bahawa Tuhan tidak mempunyai sifat, bahawa manusia membuat pekerjaannya sendiri, bahawa Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata dalam syurga, bahawa orang yang mengerjakan dosa besar diletakkan di antara dua tempat, dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dengan roh sahaja. Ya, begitulah. Dan ada juga ulama memperjelaskan kaum Mu'tazilah ini, fahaman Mu'tazilah ini terpecah kepada 20 macam pecahan, 20 macam aliran. Jadi pada awalnya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ini dididik oleh ayah tirinya, yang ayah tirinya adalah seorang apa? Seorang ulama besar daripada kaum Mu'tazilah, yang bernama Syekh Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jabai, yang meninggal pada tahun 303 Hijrah. Tetapi kemudian beliau bertaubat dan keluar daripada golongan Mu'tazilah, ya, iaitu Imam Abu Hasan ini bertaubat, ya. Pada masa itu, abad yang ketiga Hijrah, banyak sekali ulama-ulama Mu'tazilah mengajar di Basrah dan mengajar di Kufah dan Baghdad. Dulu Basrah dengan Kufah ni para jemaah sekalian, sebelum terjadi kaum Mu'tazilah lah, adalah dua kota
yang ulama'nya saling berlumba-lumba antara satu dengan lain. Kerana apa? Dua kota yang dijelaskan, dua kota yang ilmu. Sampai-sampai diperjelaskan oleh para alim ulama, debu di kota Basra, debu di kota Kufah itu adalah ilmu. Subhanallah ya. Hebat sekali para jemaah sekalian. Jadi dia jadi apa? Dia jadi knowledge town para jemaah sekalian. Ya. Macam di kota Tarim juga. Di kota Tarim diperjelaskan apa? Syawari' Tarim syekh man laysa lahu syekh. Jalan raya atau lorong-lorong di kota Tarim adalah guru bagi orang yang tidak mempunyai guru. Begitu dia para jemaah sekalian. Baik, kita lanjutkan para jemaah sekalian. Sejarahnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu an. Diperjelaskan ada 3 orang khalifah Abbasiyah. Ya, khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah ni para jemaah sekalian adalah Daulah Abbasiyah. Ya, dalam sejarah Islam, kerajaan-kerajaan Islam ini saling berganti tangan selepas Khulafa Ar-Rashidin. Ya, selepas Khulafa Ar-Rashidin, selepas Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya, selepas juga khalifah yang terakhir iaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, cucunya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ya. Ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz para jemaah sekalian diperjelaskan oleh ahli sejarah, memperjelaskan sekiranya kalau ada Khulafa Ar-Rashidin, maka Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang kelima. Tapi Khulafa Ar-Rashidin cuma 4 orang saja. Kenapa diperjelaskan demikian? Sebab pada hari yang dia dilantik dan dipilih untuk menjadi khalifah, perkataan pertama keluar daripada mulut dia apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ada juga ulama memperjelaskan, sekiranya kalau aku tahu aku ini akan dilahirkan, kalau aku tahu aku ini akan jadi seorang pemimpin, maka aku akan minta kepada ibu aku supaya aku tidak dilahirkan. Sebab apa para jemaah sekalian? Jadi pemimpin ni berat, bukan perkara yang senang. Ya, baik. Maka setelah zaman tersebut terjadilah daulah-daulah ataupun kerajaan-kerajaan, pemerintahan. Ada Daulah Abbasiyah, ada Daulah Umayyah, Bani Umayyah dan sebagainya. Itu bab sejarah lah para jemaah sekalian, ya. Baik. Dijelaskan ada 3 khalifah daripada Daulah Abbasiyah, iaitu Ma'mun bin Harun Ar-Rashid, ya, yang wafat pada tahun 218 Hijrah. Ya, dilahirkan pada 198 dan wafat pada 218 Hijrah. Dan juga ada khalifah yang bernama Al-Mu'tasim, ya, Al-Mu'tasim, yang lahir pada tahun 211 Hijrah, yang wafat pada tahun 227 Hijrah. Ya, dan ada juga lagi satu khalifah yang bernama Al-Wathiq, ya, lahir pada tahun 222 Hijrah dan wafat pada tahun 232 Hijrah. Ya, adalah khalifah-khalifah pada saat tersebut, ya, yang mana mereka mempunyai dan mereka menganut fahaman Mu'tazilah, atau sekurang-kurangnya mereka itu adalah orang-orang yang menjadi penyokong utama kepada fahaman Mu'tazilah ini. Ya, maka di dalam sejarah dinyatakan pada zaman itu terjadilah apa yang dinamakan zaman fitnah Quran makhluk. Ya, fitnah Quran makhluk, yang pada zaman tersebut mengorbankan bukan sedikit tetapi beribu ulama yang tidak sefahaman dengan fahaman Mu'tazilah. Ya, yang tidak sefahaman dengan fahaman Mu'tazilah. Ini kita kena faham ni para jemaah sekalian. Ya, kita kena faham. Ini yang kita belajar sekarang ni adalah apa? Adalah sejarah. Ya, dari dulu mungkin di antara kita
yang hanya jelaskan ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah. Sekarang ni kita belajar tentang apa? Sejarah ahli sunnah wal jamaah. Macam mana terjadinya sejarah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Dan pada masa itu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ni, para jemaah sekalian, adalah seorang pemuda remaja di kalangan ulama-ulama Mu'tazilah yang sangat banyak di Basrah dan juga di Kufah dan juga di Baghdad. Dan dari masa ke semasa, dari waktu ke waktu, maka fahaman ini disokong oleh pemerintah pada zaman tersebut. Ya, kalau sudah disokong oleh pemerintah pada zaman tersebut, maka dia mengembang fahaman ini. Ya, mengembang fahaman ini. Ya, mengembang. Maka Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ini adalah salah satu daripada pemuda yang belajar kepada seorang syekh, daripada seorang guru daripada fahaman Mu'tazilah yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Jabai, yang wafat pada tahun 303 Hijrah. Kita jangan salah faham, ya. Bukan Muhammad bin Abdul Wahhab yang menjadi ketua ataupun yang menjadi seorang yang mengembangkan fahaman yang disebut dengan fahaman Wahabi. Itu Muhammad bin Abdullah, bukan yang kita bincangkan sekarang ini. Yang Muhammad bin Abdullah yang Wahabi ini, dia daripada kalau sekarang ini daripada Najd. Najd itu di Riyadh, negara Arab Saudi, para jemaah sekalian. Ya. Yang mana ia dilahirkan, kalau tidak silap saya, pada tahun 1115 Hijrah, kalau tidak silap saya, dan wafat pada tahun 1206 ke atau begitulah, para jemaah sekalian, ya. Tapi yang kita bicarakan sekarang ini Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Jabai, ya, iaitu seorang guru, ya, seorang guru besar daripada fahaman Mu'tazilah, yang telah pun tadi saya jelaskan apa itu, yang telah pun saya ulang kaji tadi sedikit apa itu fahaman Mu'tazilah. Dan kefahaman Mu'tazilah terpecah kepada 20 aliran. Baik. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ini, para jemaah sekalian, beliau melihat, ya, dan dalam fahaman kaum Mu'tazilah banyak terdapat kesalahan-kesalahan yang besar. Banyak yang bertentangan dengan i'tikad dan kepercayaan yang diajarkan oleh Nabi SAW dan yang dijalankan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan banyak sekali beliau melihat banyak sekali pertentangan, ya. Fahaman Mu'tazilah ni banyak sekali bertentang, ya. Bertentangan, dia tak boleh dia tak boleh geram, para jemaah sekalian, dengan punca dari segala ilmu, iaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Maka sebab itu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ni, beliau keluar daripada fahaman Mu'tazilah, dan diperjelaskan bahawasanya bila beliau keluar, beliau bermunajat pada Allah Ta'ala, dan beliau bertaubat atas kesalahan-kesalahannya yang lalu. Dan akhirnya beliau ini melakukan sesuatu untuk melawan dan mengalahkan fahaman Mu'tazilah yang salah itu. Bagaimana beliau buat? Maka salah satu keterangan yang masyhur adalah beliau, ya, sudah jadi seorang pemuda yang hebat, hebat dari segi fahaman Mu'tazilah. Bila beliau keluar daripada Mu'tazilah, fahaman Mu'tazilah, beliau pernah masuk ke Masjid Jami' Basrah. Kalau maksudnya Masjid Jami' ini adalah maksud Masjid Jami' adalah satu masjid yang selalu senang cakap masjid yang didirikan solat Jumaat. Ini maksud dia Masjid Jami', ya. Masjid Jami' berarti
Senang cakap, masjid dia besar. Ya, masjid dia besar. Macam kalau kita pergi ke Madinah, kan ada Masjid Ghamamah, ada Masjid Quba, ya, ada masjid apa? Ada kan banyak sejarah-sejarah kan dia. Masjid-masjid kan banyak, tapi solat Jumaat di satu masjid saja, iaitu Masjid Nabawi. Itu maknanya dia masjid jami'. Jami' berarti perkumpulan yang besar. Ya. Maka pada suatu hari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni, ini popular cerita ni Pak Hasan. Beliau naik ke atas mimbar dan beliau berceramah dengan begitu haibah semangat dan begitu lantang sekali suara beliau, dan didengarkan oleh semua orang yang ada di dalam masjid tersebut. Salah satu ceramah beliau yang beliau mengatakan, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati, ya, ini kalau dalam bahasa Melayu lah, ya, siapa yang sudah mengetahui saya, baiklah, tapi bagi yang belum mengetahui saya adalah Abu Hasan Ali Al-Asy'ari, anak dari Ismail bin Abi Bashar. Dulu saya berpendapat bahawa Quran itu makhluk, bahawa Tuhan iaitu Allah tidak dapat dilihat dengan mata kepala kita di akhirat, dan bahawasanya manusia menjadikan, iaitu menciptakan perbuatannya sendiri, ya, seperti mana fahaman Mu'tazilah. Maka sekarang saya nyatakan terus terang bahawa saya telah taubat dan keluar daripada fahaman Mu'tazilah, dan saya sekarang beriktikad Mu'tazilah itu seperti saya melemparkan baju saya ini, iaitu maksudnya apa? Pada seketika itu beliau pun buka bajunya dan beliau pun lemparkan bajunya, para jemaah sekalian. Baju di sini perlu untuk kita faham. Zaman dulu orang Arab ni, para jemaah sekalian, sudah menjadi suatu tradisi. Mereka kalau pakai baju tu berlapis. Jadi baju, ya, mereka kalau pakai baju tu berlapis. Khususnya biasa kalau kita tengok ulama-ulama Mesir, ya, ulama-ulama Hadramaut, ya, banyak sekali mereka punya baju tu berlapis. Dalam baju dalam ni, ya, baju yang dalam, maksud saya baju dalam tu bukan t-shirt, tak ada. Baju yang mereka pakai, ya, sebelum mereka pakai lagi satu baju, selalu dekat dalam tu warna putih. Baru mereka pakai lagi satu baju, dia macam kot tapi panjang, sama panjangnya dengan jubah. Orang Melayu kita di Singapura dah panggil seperti baju saya pakai ni, jubah dia panggil. Padahal, ya, dia sebenarnya bukan jubah, tapi disebut dengan apa? Gamis. Jubah tu yang kat luar tu, jemaah sekalian. Ya, jubah tu yang dekat luar. Jadi dijelaskan Imam Abu Hasan Asy'ari ni, dia buka dia berjubah, dia lemparkan. Maksud dia lempar tu apa? Ini dia, dulu pakaian aku Mu'tazilah ni, sekarang aku buang ini Mu'tazilah, katanya. Ya. Dan beliau memperjelaskan pada setiap saat beliau bersedia untuk menolak fahaman Mu'tazilah yang salah dan sesat. Dan mulai waktu itu Imam Abu Hasan Asy'ari pun berjuang melawan, ya, kaum Mu'tazilah. Kalau tidak silap saya, ada dalam beberapa keterangan-keterangan, ya, berkenaan tentang ceramahnya Imam Abu Hasan Asy'ari ni. Tengok para jemaah sekalian, ya, disebutkan di dalam kitab kitab yang disusun oleh Ibnu Asakir, memperjelaskan apa? Ma'syaran nas, wahai segenap masyarakat,
aku menjauh dari kalian semua dalam beberapa waktu ini kerana aku ingin meneliti beberapa permasalahan. Kenapa dia menjauhkan diri, para jemaah sekalian, ya? Dia menjauhkan diri sebab apa? Beliau mau meneliti beberapa masalah-masalah terutama sekali dalam bab akidah, ya, terutama sekali alhamdulillah, terutama sekali dalam bab akidah. Berapa lama beliau menjauhkan diri? Selama 15 hari lamanya. Diperjelaskan oleh para alim ulama, ya. Beliau memperjelaskan apa? Ya, ada kitab yang dekat depan saya ni. Aku menjauh dari kalian semua dalam beberapa waktu ini kerana aku ingin meneliti beberapa permasalahan. Maka menjadi serupa bagiku seluruh dalil yang ada serta tak ada perkara hak yang mengungguli perkara batil maupun sebaliknya saat itu. Kemudian aku meminta petunjuk kepada Allah, maka Allah pun memberikanku petunjuk kepada keyakinan yang telah aku tuliskan di dalam kitab-kitab yang telah aku tulis ini, dan aku melepaskan seluruh akidah menyimpang yang aku yakini selama ini sebagai aku melepaskan pakaianku ini. Maka Imam Abu Hasan Asy'ari pun melepaskan pakaian yang ia pakai sebagai isyarat. Tu dia para jemaah sekalian, ya. Maka daripada mulai waktu itu Imam Abu Hasan Asy'ari beliau berjuang melawan fahaman kaum Mu'tazilah dengan lisan, berarti lisan berdebat para jemaah sekalian, ya, dan tulisan, berarti apa? Orang tulis tentang fahaman Mu'tazilah, dia tulis balik, dia lawan balik tulisan tersebut. Ini karangan ini keterangan yang salah. Begitulah dia, ya. Dan juga diperjelaskan beliau banyak sekali menulis kitab-kitabnya, i'tikad ahli sunnah wal jamaah, sehingga nama beliau masyhur sebagai seorang ulama tauhid yang dapat menundukkan dan menghancurkan fahaman Mu'tazilah yang salah itu. Beliau juga mengumpulkan sebanyak-banyaknya daripada Al-Quran dan hadis, fahaman-fahaman atau i'tikad ajaran-ajaran Nabi SAW dan juga daripada sahabat-sahabat Nabi secara terperinci para jemaah sekalian, ya, secara sebaik-baiknya, ya. Beliau juga mengarang buku-buku usuluddin banyak sekali, ya. Berkata Imam Az-Zabidi rahimallahu taala di dalam kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, ya, Ittihaf Sadatul Muttaqin, ya. Saya ada kitab ini para jemaah sekalian, ya. Ittihaf Sadatul Muttaqin para jemaah sekalian. Ini adalah kitab syarahnya Ihya Ulumuddin. Syarah tu apa? Iaitu dia memperjelaskan lagi para jemaah sekalian. Ihya Ulumuddin yang kita faham adalah kitab Imam Ghazali rahimallahu taala, ya. Apa beliau memperjelaskan? Imam Zabidi memperjelaskan apa? Imam Asy'ari mengarang sekitar 200 kitab, ya. Imam Asy'ari mengarang sekitar 200 kitab. Di antara kitab-kitab karangan Imam Abu Hasan Asy'ari, satu adalah kitab Ibanah fi Usulid Diniyah, sebanyak 3 volume yang besar. Yang kedua, Maqalatul Islamiyin. Yang ketiga, Al-Mujaz, dan yang lain-lain lagi. Maka keistimewaan Imam Abu Hasan Asy'ari dalam menegakkan fahamannya ialah dengan mengutamakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, dan juga dengan pertimbangan akal dan fikiran, tidak seperti kaum Mu'tazilah yang berdasarkan fikirannya kepada akal dan falsafah yang berasal dari Yunani dalam membicarakan usuluddin, dan pula tidak seperti kaum Mujassimah. Iaitu apa kaum Mujassimah? Kaum yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Kaum Mujassimah berarti apa? Iaitu satu fahaman yang satu fahaman yang mensifatkan Allah Ta'ala itu dengan sifat makhluk. Yang mensifatkan Khalik dengan sifat makhluk. Khalik itu apa? Yang maha pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makhluk ya seperti kita ni. Berarti apa? Berarti apa para jemaah sekalian? Fahaman Mujassimah ini, kaum Mujassimah, dia samakan sifat Allah dengan sifat manusia. Tak boleh ni para jemaah sekalian. Ini bercanggah, ya. Kenapa juga Imam Abu Hasan Asy'ari ini beliau selalu di dalam komen-komennya beliau mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran.
mengeluarkan hadis-hadis Nabi sampai beliau menggali hukum, sampai beliau menggali betul-betul fahaman hadis tersebut. Sebab pada saat tersebut kaum Mu'tazilah banyak menggunakan akal, dan bila menggunakan akal mereka juga merosakkan fahaman dari segi fahaman Al-Quran dan hadis yang betul. Senang cakap, dia tafsirkan hadis gunakan akal dia, dia fahamkan hadis menggunakan akal dia. Tak boleh ni para jemaah sekalian, ini salah. Ya, ini salah. Sebab itu Imam Abu Hasan Asy'ari beliau memperbetulkan para jemaah sekalian, ya. Beliau memperbetulkan. Sampai-sampai juga kaum Mujassimah ini, ya, mengatakan bahawasanya Allah itu ada tangan. Tangan dia macam mana? Ni macam tangan kita ni. Allah tu ada muka. Muka dia macam muka kita, duduk dekat atas arash. Ini semua adalah fahaman-fahaman kaum Mujassimah. Kaum Mujassimah ni sama jugalah para jemaah sekalian dengan fahaman Wahabi, sama juga para jemaah sekalian, ya. Maka diperjelaskan, alhamdulillah, Imam Abu Hasan Asy'ari dapat menegakkan fahaman yang kemudian dinamakan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, iaitu sebagaimana yang diyakini dan sebagaimana yang diyakini atau oleh sahabat-sahabat Nabi, dan juga yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka pada abad-abad selanjutnya muncullah ulama-ulama besar daripada fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyebarluaskan pengajian-pengajian Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Di antaranya ulama-ulama yang besar, ini saya sebut nama-nama mereka para jemaah sekalian, ya. Ada dekat dalam kitab saya ni sebahagian besar nama-nama mereka, ya. Satu nama mereka adalah Imam Abu Bakar Al-Qaffal yang wafat pada tahun 365 Hijrah. Imam Abu Ishaq Al-Asfaraini wafat pada tahun 411 Hijrah. Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi iaitu wafat pada tahun 458 Hijrah. Imam Haramain Al-Juwaini wafat pada tahun 460 Hijrah. Imam Qasim Al-Qushairi wafat pada tahun 465 Hijrah. Imam Al-Baqilani wafat pada tahun 403 Hijrah. Imam Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah. Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah. Imam Izzuddin bin Abdus Salam wafat pada tahun 660 Hijrah. Ulama-ulama tersebut adalah ulama-ulama penganut dan pendukung yang kuat dari fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibentuk oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian dalam abad-abad seterusnya pula muncul ulama-ulama usuluddin, ya, seluruh dunia Islam yang menganut dan mempertahankan dan menyiarkan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibentuk oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu an. Di antaranya siapa para jemaah sekalian? Iaitu Syekhul Islam Imam Abdullah Asy-Syarqawi, wafat pada tahun 1222 Hijrah. Pengarang kitab tauhid yang masyhur yang dinamakan kitab tauhid Imam Syarqawi. Yang ke-11 iaitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri, wafat pada tahun 1272, pengarang kitab tauhid Tahqiqul Maqam fi Kifayatil Awam, dan kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatut Tauhid. Selalu biasa kitab-kitab tauhid yang ini selalu adalah makanan ataupun pengajian yang dipelajari oleh anak-anak yang belajar di pondok-pondok pesantren, baik di pondok-pondok negeri Malaysia, ya, seperti di Kelantan, ya, dan Terengganu, masih ada lagi pondok-pondok para jemaah sekalian, ataupun pondok-pondok di negara Indonesia yang masyhur seperti di tanah Jawa, baik daripada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun di luar Jawa pun ada juga para jemaah sekalian, ya, seperti di Banjar. Ada seorang ulama agung sekali, tapi dah wafat, yang disebut dengan apa? Guru sekumpul para jemaah sekalian, iaitu Guru Zaini. Saya pernah jumpa Guru Zaini waktu baru-baru dulu saya saya dulu belajar dekat pondok. Saya pernah sampai ke majlis Guru Zaini. Orang wali Allah besar para jemaah sekalian.
Masya Allah, wali min awliyaillah. Allahu Akbar. Wali min awliyaillah, la ilaha illallah. Oi, Allahu Akbar, ya. Sampai sekarang kalau haulnya Guru Zaini tu, para jemaah sekalian, lagi 1 minggu nak haul, kawasan perkampungan Guru Zaini tu dah orang dah macam laut, ya. Nak datang, nak pergi haulnya Guru Zaini tu, kita tak cukup naik kereta, tak boleh, kena naik perahu, para jemaah sekalian, ya. Oh, subhanallah, ya. Oh, ulama besar, sangat-sangat agung. Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya. Dan juga siapa lagi para jemaah sekalian? Al-Alamah Syekh Muhammad Nawawi Banten. Ya, Syekh Nawawi Banten, yang pada setiap hari Jumaat, para jemaah sekalian, pada setiap hari Jumaat jam 7.45 malam saya baca kitab Syekh Nawawi Banten, iaitu kitab Maraqil Ubudiyah. Kenapa dia bilang Syekh Nawawi Banten? Memang asal dia orang Banten. Banten ni salah satu kawasan di negara Indonesia yang ada di Jawa Barat. Tapi Syekh Nawawi Banten tidak meninggal di Indonesia. Meninggal di mana? Meninggal di Mekah, para jemaah sekalian. Meninggal di Mekah. Ya, meninggal di Mekah. Salah satu muridnya Syekh Nawawi Banten adalah tempat pondok yang saya belajar dulu, iaitu Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, ya. Pendirinya Kiai Muhammad Hasan, Kiai Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qayyuddin, waliullah, ya, al-waliullah hadratil marhum. masya-Allah, mudah-mudahan Allah angkat darjat Kiai Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qayyuddin, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, la ilaha illallah. Ya, beliau terkenal juga dengan sebutan namanya Kiai Hasan Sepuh. Kenapa? Sebab beliau wafat umurnya 100 lebih. Ya, 100 lebih, para jemaah sekalian, ya. Pada umur dia 110 tahun wafat. Ya, ataupun disebut dengan apa? Kiai Hasan Genggong. Kawasan tu, nama kawasan pondok tu nama Genggong. Genggong tu apa? Nama bunga. Orang sana panggil bunga tu Genggong. Tu dia, para jemaah sekalian, ya. Jadi Kiai Muhammad Hasan ni dulu ada anak nama dia, ya, ada beberapa anak. Salah satu daripada anaknya namanya Kiai Hasan Saiful Rijal, sama macam nama saya, ya. Asal nama saya Saiful Rijal, tapi bila saya pergi pondok sana, ya, pengasuh pondok cucu kepada Kiai Muhammad Hasan, iaitu pengasuh sekarang ini Al-Mukarram Kiai Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia Kiai Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah. Beliau memperjelaskan Saiful Rijal tabaruk, ya, dengan pondok ini, ya. Dia bilang tabaruk, ambil berkat pondok ini, ya, namanya tambahkan Hasan. Jadi semenjak hari itu nama saya sampai sekarang Hasan Saiful Rijal, ya. Jadi almarhum Kiai Hasan Saiful Rijal anak kepada Kiai Muhammad Hasan, anak kepada Kiai Muhammad Hasan Sepuh, ya. Ada anak, beberapa anak. Salah satu daripada anaknya adalah Kiai Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah, yang sampai sekarang masih ada, yang menjadi pengasuh utama. Ya, beberapa anak-anak almarhum Kiai Hasan Saiful Rijal sudah wafat, para jemaah sekalian, ya. Di antaranya almarhum Kiai Kiai Muhammad Hasan Hafizul Ahkam, Kiai Muhammad Hasan Saiful Islam, Kiai Muhammad Hasan Abdul Bar, ya. Yang saya jumpa, para jemaah sekalian, itu semua guru-guru kami dulu. Subhanallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah pelihara pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, dan memelihara semua pondok-pondok dan pengajian-pengajian, pondok-pondok pengajian-pengajian yang ahli sunnah wal jamaah. Allahumma amin, Allahumma amin. Dan yang ke-13 pula, para jemaah sekalian, siapa? Iaitu Syekh Al-Imam Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Kenapa Al-Fatani? Sebab asal daripada Fatani. Dalam bahasa Arab disebut Fatani. Sekarang kita sebut apa? Petani. Nama tempat tu Petani. Di mana? Iaitu negara Thailand, bahagian selatan Thailand, para jemaah sekalian, ya. Sewaktu saya belajar di Darul Mustafa, ada beberapa kawan-kawan saya daripada Yala, daripada Petani, daripada Naratiwat. Ini semua dulu apa? Negeri Islam itu dulu, ya. Negeri Islam tu dulu tu, para jemaah sekalian, selatan Thailand, para jemaah sekalian, ya. Yang beliau mempunyai karangan kitab nama dia Aqidatun Najin. Kitab Aqidatun Najin ni dulu pernah diajarkan di Masjid Sultan
pada setiap hari Isnin, setiap hari Isnin oleh guru kepada masyarakat Islam Singapura, iaitu Al-Alim Al-Alamah Ustaz Tengku Muhammad Fauzi. Ya, dan saya juga pernah dulu menggantikan beliau beberapa kali. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia Ustaz Tengku Muhammad Fauzi, angkat darjat beliau setinggi-tingginya. Amin, Allahumma amin. Kenapa saya berdoa para jemaah sekalian? Setiap nama para alim ulama yang saya kenal, baik yang masih hidup ataupun sudah wafat. Sebab para jemaah sekalian, yang sudah wafat, kita hanya boleh mendapat keberkatan daripada mereka, dan tak boleh dapat ilmu daripada mereka, sebab mereka sudah wafat. Kita nak dapat ilmu daripada mereka, kita perlu baca tulisan-tulisan mereka. Yang masih hidup inilah perlu kita kejar para jemaah sekalian. Ya, yang masih hidup seperti di tanah air kita ini, ya, seperti Ustaz Tengku Muhammad Fauzi, seperti Ustaz Muhammad Hasbi Hasan, ini semua perlu kita kejar para jemaah sekalian. Sebab negara kita di Singapura makin hari makin pupus ulama. Makin pupus ulama para jemaah sekalian. Habib Abbas sudah tak ada. Habib Abu Bakar bin Salim Al-Bar sudah tak ada. Syekh Umar Al-Khatib sudah tak ada. Almarhum Ustaz Abdillah sudah tak ada. Almarhum Habib Awad bin Hamid sudah tak ada. Almarhum Kiai Kasim sudah tak ada. Almarhum Kiai Muhammad Hasan Ash'ari sudah tak ada. Almarhum Ustaz Osman Jantan sudah tak ada. Ustaz Daud sudah tak ada. Banyak lagi ulama-ulama. Almarhum Ustaz Hussein Masjid Khalid pun dah tak ada dah para jemaah sekalian. Dah tak ada dah. Tinggal sikit sekarang ulama-ulama yang senior, yang berpegang teguh dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, sikit di negara kita Singapura. Maka kita perlu datangi mereka. Kita perlu hadir di dalam pengajian-pengajian mereka, dan kita doakan mereka para jemaah sekalian. Sebab sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Hadis Nabi SAW, dalam maksud hadis itu Nabi memperjelaskan apa? Allah tak hilangkan ilmu, tapi Allah cabut orang-orang yang ada ilmu, sampai akhirnya wilayah tersebut, kawasan tersebut sebodoh-bodohnya, dan akhirnya dipilihlah orang-orang yang dianggap sebagai seorang alim besar menjadi ketua, dan apabila mereka menjadi ketua, mereka akan berfatwa dengan kebodohan mereka. Apabila terjadi ini, maka rosaklah semua. Rosak segala-galanya. Ini perlu kita jaga para jemaah sekalian. Perlu kita jaga. Sebab itu saya membuka pengajian akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak ada tujuan apa-apa. Saya membuka pengajian setiap hari Rabu, tidak ada tujuan apa-apa. Tidak ada tujuan untuk menyalahkan orang, sindir sana sini, tidak. Tapi mana yang hak perlu untuk ditegakkan, mana yang salah perlu untuk diperbetulkan. Saya tidak memperkecilkan siapa-siapa, tidak. Ini jauh sekali para jemaah sekalian. Ajaran daripada guru-guru kami bukan untuk nak mengutuk orang, bukan untuk nak melaknat orang, bukan untuk nak mengkafirkan orang, tidak. Kerana itu adalah ajaran Nabi SAW. Nabi SAW menjelaskan apa? Sesungguhnya aku diutuskan adalah sebagai mualliman, seorang guru. Aku bukan diutuskan sebagai seorang la'anan, sababan, kata Nabi. Aku bukanlah diutuskan sebagai seorang pelaknat. Aku bukanlah diutuskan sebagai orang yang untuk apa? Memaki sana sini. Tidak. Aku diutuskan sebagai seorang guru. Jadi utuskan seorang guru berarti apa? Berfahaman dengan fahaman yang betul. Ini dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab Aqidatun Najin yang disusun oleh Imam Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani ada diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, ya, yang telah dicetak oleh Pustaka Nasional yang dimiliki syarikat tersebut oleh almarhum Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit. InsyaAllah kalau ada umur panjang, kita khatam kitab ini, saya akan baca kitab Aqidatun Najin. Yang ke-14 para jemaah sekalian, Al-Imam Syekh Hussein bin Muhammad Al-Jasar At-Talabilisi, pengarang kitab Tauhid yang terkenal dengan nama kitab Hushhunul Hamidiyah, dan lain-lain, banyak lagi kitab-kitab lain para jemaah sekalian. Dan adapun imam, ya, begitulah sedikit sebanyak berkenaan tentang riwayat hidup Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Baik, lagi satu imam. Tadi pada awal-awal bab kita ada menyebut para jemaah sekalian, iaitu dua orang imam yang agung, senang cakap pembesar,
pembesar ulama ahlu sunnah wal jamaah, iaitu Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang juga dianggap sebagai pembangun ataupun muassis mazhab ahlu sunnah, fahaman ahlu sunnah wal jamaah, yang mana di dalam kitab-kitab Usuluddin nama lengkapnya adalah Muhammad bin Mahmud. Beliau dilahirkan di sebuah kampung, yang mana kampung tersebut iaitu di kawasan Samarkand yang bernama Maturid. Beliau juga meninggal di situ pada tahun 313 Hijrah, iaitu 10 tahun sesudah wafatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau berjasa besar dalam mengumpulkan, memperinci dan mempertahankan i'tikad ahli sunnah wal jamaah, sama keadaan dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Makam beliau sampai sekarang diziarahi di Samarkand. Samarkand kalau tidak silap saya di kawasan Uzbek, para jemaah sekalian, ya. Uzbek, ya, Samarkand, ya, di kawasan Uzbekistan. Uzbekistan memang terkenal dengan para alim ulama. Dulu Uzbekistan ini dikuasai oleh kerajaan Mongol kalau tidak silap saya, ya. Sampai kerajaan Mongol itu masuk agama Islam. Salah satu ulama besar yang dimakamkan di sana iaitu Imam Bukhari rahimallahu taala kalau tidak silap saya. Dunia Islam sejak dulu sampai sekarang menganggap bahawa kedua imam ini adalah pembangun ataupun muassis ataupun pendiri fahaman ahli sunnah wal jamaah. Dan berkata Al-Imam Az-Zabidi ataupun As-Sayyid Murtada Az-Zabidi, pengarang kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin, yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, diperjelaskan apa? Idza utliqa ahlus sunnah fal muradu bihi al-asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila disebut ahlu sunnah wal jamaah, maka yang dimaksudkan dengan ucapan itu ialah fahaman ataupun fatwa-fatwa, pendapat-pendapat yang diajarkan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dan lagi satu, para jemaah sekalian, adalah baik juga untuk kita mengetahui, ya, secara umumnya di dunia Islam yang menganggap dalam hukum furu' ataupun disebut dengan hukum fikih, ya, ataupun disebut dengan hukum fiqah, sama juga para jemaah sekalian, ya. Yang benar adalah hukum fikih yang betul adalah dengan fatwa-fatwa ataupun ajaran-ajaran, pendapat-pendapat tentang 4 orang imam yang agung, iaitu yang disebut dengan Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Di dalam Usuluddin yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, adalah mereka ini juga adalah iaitu dengan mereka ini juga mengarang kitab-kitab mereka dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita berjalan-jalan keliling dunia dari barat, timur, utara, selatan, dan bertanya-tanya tentang mazhab dalam hukum fikih dan i'tikad yang pada suatu daerah ataupun daerah Islam, saudara-saudara kita semua akan mendapatkan jawapan sebagai berikut, ya. Ini secara ringkaslah para jemaah sekalian, ya. Kalau di kawasan negara Morocco, mereka rata-ratanya diperjelaskan mazhab mereka mazhab Maliki, ya, iaitu mazhab ahli sunnah, fahaman ahli sunnah wal jamaah tau, mazhab Maliki. Kalau di kawasan Aljazair, mazhab Hanafi. Kalau di kawasan Tunisia, fahaman Hanafi. Libya, Turki, ya, sebahagian daripada Turki mazhab Hanafi. Kalau di Mesir kuat dengan mazhab Syafi'i. Ada juga mazhab Hanafi, tapi yang paling kuat Syafi'i. Sebab apa? Ada makam Imam Syafi'i dekat situ. Kalau di Iraq, ya, dijelaskan ada fahaman Hanafi dan juga ada fahaman Syiah. Sebab ada kawasan Karbala, para jemaah sekalian. Karbala ni adalah kawasan yang
terjadi peperangan, ya, peperangan dan juga terbunuhnya cucu Nabi SAW yang bernama Sayyidina Husain radhiyallahu an. Kalau di India, kebanyakannya mazhab Hanafi para jemaah sekalian. Kalau di Pakistan, mazhab kebanyakan mazhab Hanafi dan ada sikit fahaman Syiah. Ya, kalau di Indonesia, di Malaysia, di negara kita Singapura para jemaah sekalian, ya, adalah apa? Adalah fahaman mazhab, rata-rata mazhab Syafi'i. Ada sikit di Singapura mazhab Hanafi. Sikit je, tak banyak. Tapi rata-ratanya adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Di Thailand, di Filipina, mazhab Syafi'i. Di Somalia, mazhab Syafi'i. Di Sudan, di Nigeria, di Afghanistan, di Lebanon, ada mazhab Hanafi. Tapi di Lebanon, ada fahaman Syiah. Kalau di Hadramaut, seperti apa yang kita tahu, rata-rata mazhab Syafi'i. Ya, rata-rata mazhab Syafi'i dan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah teguh. Di Hadramaut mereka berpegang teguh dengan apa? Ahli Sunnah wal Jamaah. Berpegang dengan apa? Kalau tasawuf selalu tak lari daripada kalam-kalam ulama-ulama salaf, seperti kalamnya Imam Ghazali, seperti kalamnya Imam Abdullah Al-Haddad, seperti kalamnya Imam Abdullah Al-Idrus, seperti kalamnya Imam Abu Bakar Sakran, seperti kalamnya Imam Umar Al-Mahdar, dan juga para ulama-ulama yang lain. Kesemua mereka kalau di Hadramaut, kebanyakan mereka daripada Bani Alawi, keturunan Sadah Bani Alawi. Sadah Bani Alawi ini adalah keturunan daripada Nabi Muhammad SAW, yang nasab mereka semuanya kembali kepada cucu Nabi yang wafat, yang dibunuh di Karbala, iaitu Sayyidina Husain radhiyallahu an. Kalau di Hijaz para jemaah sekalian, di Hijaz berarti apa? Di Hijaz semenanjung tanah Arab. Ya, semenanjung tanah Arab. Ya. Boleh juga disebut kalau di Hijaz negara Arab Saudi para jemaah sekalian, ataupun Najd, sama juga di Riyadh para jemaah sekalian. Fahaman mereka apa? Ada fahaman Hanafi, ada fahaman Hambali, ada fahaman Syafi'i, ada fahaman Syiah. Dan kalau di Najd paling kuat sekali, kalau di Hijaz dan di Najd paling kuat fahaman Wahabi. Ya. Dan di Yaman para jemaah sekalian, tadi Hadramaut kan Yaman, tu Hadramaut Yaman Selatan. Kalau Yaman Utara seperti di Sana'a, Hudaidah, ya, ini luar Hadramaut, ada fahaman Syiah. Syiah apa? Syiah yang hampir-hampir kepada Ahli Sunnah, iaitu Syiah Zaidiyah namanya. Ya, Syiah Zaidiyah. Ya, fahaman mereka. Kalau di Iran, seperti apa kita tahu? Iran negara Syiah. Yang disebut dengan Syiah 12 orang imam. Kalau di negeri Russia para jemaah sekalian, negeri Russia dulu ada fahaman komunis, ya, tapi sekarang banyak sudah masuk fahaman Islam, dan juga Ahli Sunnah wal Jamaah dan mazhab Hanafi, dan ada sikit mazhab Syiah. Ya, begitulah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit sebanyak berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang sejarah ringkasnya Ahli Sunnah wal Jamaah, dua orang imam yang agung, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kita boleh tengoklah para jemaah yang dirahmati Allah, betapa besarnya fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah ini, dan betapa agungnya fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah ini, dan betapa hebatnya fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Yang muncul fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, yang muncul bukanlah pada setahun 2 tahun yang lalu para jemaah sekalian. Dia tidak muncul pada apa? Dia tidak muncul pada setahun pada setahun 2 tahun yang lalu. Ya, dia muncul bagaimana para jemaah sekalian, ya, 55 tahun sesudah Imam Syafi'i wafat. Ya, sesudah Imam Syafi'i. Jadi lama sudah fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Jadi sekarang inilah para jemaah sekalian, terjadi bermacam-macam pecahan-pecahan fahaman yang mengelirukan, sampai-sampai ada fahaman yang paling seram. Kita nak bilang Ahli Sunnah pun bukan,
Nak bilang ahli sunnah ya ke tidak pun susah. Sebab apa? Fahaman-fahaman zaman sekarang, mereka menuntut ilmu tidak berguru dan tidak berkitab. Menuntut ilmu di social media. Ini pun problem para jemaah sekalian. Jadi kalau kita buka social media, kita klik satu, dia bilang haram. Kita klik satu, dia bilang boleh. Kita klik satu, dia bilang harus. Kita klik satu, dia bilang halal. Kita klik satu, dia bilang... Jadi mana satu kita nak ikut? Ini problem para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai terjadilah perbezaan-perbezaan pendapat-pendapat yang mana sangat-sangat menyeleweng daripada ajaran asal, ajaran daripada Al-Quran dan ajaran daripada As-Sunnah, hadis-hadis Nabi SAW. Dan sampai-sampai ada juga bagaimana para jemaah yang dirahmati Allah, ada juga fahaman-fahaman yang mana ulama sudah memperjelaskan demikian, berani orang itu mengatakan, ini ulama, dia manusia, mungkin dia buat salah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita perlu berhati-hati para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah sedikit sebanyak para jemaah sekalian, ya, seperti apa yang telah pun kita faham bersama. Maka insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara kefahaman ahli sunnah wal jamaah, dan mudah-mudahan kita juga di dalam naungan kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Dan juga mudah-mudahan para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara agama Islam, memelihara negara kita Singapura dan juga negara-negara yang lain, ya. Dan juga sesiapa sahaja yang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmunya ilmu yang berkat, ilmu yang manfaat dengan fahaman ahlu sunnah wal jamaah. Amin. Allahumma amin. Baiklah para jemaah yang dirahmati Allah, saya rasa saya cukupkan sampai di sini pengajian kita. Maka mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekasaran bahasa, ya, dan mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, minggu depan hari Rabu insya-Allah pengajian kita jam 9 malam, ya. Jadi tiap-tiap hari Rabu pengajian tauhid, dah tak ada lagi jam 7.45 malam. Ya, kerana saya ada tugas yang perlu untuk yang perlu saya selesaikan tugas tersebut. Ya, ada kerja para jemaah sekalian. Jadi pengajian tauhid kita tiap-tiap hari Rabu jam 9 malam insya-Allah, ya. Dan jangan lupa para jemaah sekalian, besok hari Khamis malam Jumaat insya-Allah jam 7.45 kita akan mula membaca surah Yasin. Kita akan mulakan majlis dengan membaca surah Yasin, Ratib al-Haddad, dan kita membaca kitab Nasihat Agama. Dan juga kita akan tutup dengan bacaan Maulid Ad-Diya'ul Lami, insya-Allah. Dan juga para jemaah sekalian, sekiranya para jemaah ada kelebihan rezeki, ya, dan para jemaah ingin melaksanakan ibadah kurban, ya, boleh para jemaah amanahkan kepada saya, ya. Boleh WhatsApp saya di nombor handphone saya 84447405. Dan juga kalau para jemaah ada keinginan untuk melaksanakan ibadah kurban di Hadramut para jemaah sekalian, ya, di Hadramut, boleh juga para jemaah WhatsApp saya di nombor handphone saya 84447405, ya, 84447405. Baik para jemaah sekalian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.